Ini soalan dia. Lab 7 ni. Untuk kita nak buat exercise session sebenarnya ni. Session. Okay. So ni MySQL manipulation. Bukan manipulation lah. Basically yang ni exercise untuk kita nak guna. Okay. Function ni of course semua built-in punya syntax tu memang function lah. So kita akan buat ni yang pertama tu. Yang pertama punya soalan dia. Yang pertama ni dia kata apa? By using PHP we create a new database name bank and table. The table customers must be created according to table 1 below. So saya ingat yang ini tak payah buat lah. Awak dah tahu macam mana nak buat kan. Simple je. So just create je. By using PHP create new database. Buat table, nama dia bank, and then nama table tu ni bank ni nama database. Yang ini nama table. So customer table in bank database. Create lah. Okay. Lepas tu awak isikan lah yang ini. Ini simple je. So kita buat yang nombor 2, soalan nombor 2. Create a login PHP search in figure. Dekat sini login. Dia suruh create ni login lah. Dia ada username and password. Lepas tu attach a function to verify the authorized user from the table customer. So kita akan buat validation lah. Okay. Validation untuk dia nak dekat sini and dia masukkan something lah. Kalau kosong tak boleh bila dia tekan login kan. Tu just simple validation. Lepas tu dia akan authenticate lah sama ada orang tu ada dia punya account ke tak ada account dekat dalam. Saya required to display username and status such as figure 1.1. Dekat sini dia akan masukkan hi nama user tu. Yang ini ialah yang ni yang $_ session session. Ni session dia ni. Okay. And then your status ni just letak je active. And then sign out. Bila dia klik sign out dia akan log out, pergi dekat log out page, and then dia akan destroy all session lah. Okay. Session dia akan dia kosongkan. So simple je sebenarnya dia punya tu exercise. So I'll just buka, pergi dekat sini dekat browser. Saya nak awak search browser ni. Dekat browser ni search login PHP MySQL je. Okay. Login PHP MySQL. Awak search je. Boleh nampak tak tu? Awak search ni login PHP MySQL. Lepas tu awak akan dapat nanti dia punya result dia. Awak cari yang Tutorial Republic ni. Tutorial Republic, awak just klik dekat sini. Okay. Klik dekat situ Tutorial Republic. Dia dah siapkan untuk kita just guna je untuk exercise. Semua dah siap dekat sini. So first kita buat dekat sini dia suruh kita ni PHP MySQL login system. Dia ada yang pertama kita kena create database. Okay. Nanti awak kena buat yang ni lah. Dan kita create the config file. Create config file ni untuk connection lah. Dekat sini kan dia pakai server name, localhost, user, root, password tak ada, and then dia punya database name tu kan. Kita just pakai je. Okay, yang ini connection. Lepas tu kita create ni connection ni dia suruh kita guna config.php. Pakai ikut je Lepas tu creating the registration form. Yang ini untuk register, bukan login punya, baru register. So kita just download je yang ni, download semua. Okay, mana yang awak kena download dulu lah. Nampak tak? Dia punya dalam bentuk apa? Bootstrap kan. Lepas tu building the login system. Yang ni login. Yang ni login PHP. Yang tadi apa? Yang ini sign up nya. Sign up register.php. Yang ini config.php. Yang ini kita create database lah.
Okay, lepas tu dah log out lah. Yang log out punya last kali log out. Ni login punya. Last kali untuk yang ni welcome page. Dan yang last untuk logout punya, logout.php. So complete kan? Okay, so kita create dulu database. Awak dah run awak punya tu. Pergi dekat ni, saya just buka je localhost, kita create. So saya just buka je ni, kita create database. Yang ini kita just copy je lah, create table user ni kan. Kita just copy je, Ctrl C. Yang terbaik awak create, awak masuk dekat sini lah kan, supaya awak nampak kan apa yang awak buat. So kita create table nama dia user, dan ada ID, ada username, password, and then timestamp. Okay, kita just copy je yang ni, Ctrl C. Lepas tu kita pergi dekat sini kan. Okay, pergi dekat SQL, and then adjust paste, and then awak go lah. So, kita akan automatically buat satu. Kita belum lagi buat database kan. Database kita pakai MyDB boleh. MyDB, pergi dekat MyDB ni, kemudian SQL. Kita pakai mana-mana lah. Saya pakai MyDB punya database, and then saya create table user. Boleh, tekan go. So dia dah createkan untuk kita. Lepas tu kena masukkan, tak perlu masukkan apa-apa. So basically bila kita tengok MyDB user punya table kosong lagi, tak ada apa-apa lagi. Okay, cuba buat dulu. Okay, simple je kan. Just copy je yang ni. Lepas tu kita nak create config file untuk connection. Okay, so kita just copy je. Copy yang ni, kita just copy. Okay. Ctrl C. Again, boleh letak dekat sini lah. Okay. So kita buat apa dia? Dekat sini ada apa? Root demo kita apa? MyDB kan? MyDB. Okay, so kita punya tu ialah MyDB. Huruf kecil semua. MyDB huruf kecil semua. So ni server, localhost, username, root, password kosong. Dia punya database dia MyDB. So dia akan buat connection ni MySQL, server apa semua. Okay, kita just copy je yang ni, Ctrl C. Kita letak dekat mana? Dalam sini saya remove dulu. Saya remove dulu, Ctrl W. Saya close all dulu. Okay, so saya createkan untuk awak punya section berapa? Section 3 stdocs section 3. Yang ini lab 7. Lab 7. And then kita just tarik je. So daripada lab 7 ni kita create new Ctrl N, lepas tu Ctrl S. Yang ini apa? Yang ni config dia suruh kita create config je, kita ikut je. Yang ini apa? Config.php. Ni. Ctrl C. Okay. Config.php. I just create je config.php, and then tekan save. Ni dekat dalam lab 6. So stdocs section 3. Section 3 lab 7. Okay. .php. Okay, so lepas tu kita just paste in, Ctrl C, paste in, Ctrl S, save. So ni kita dah betulkan ni, localhost, root, password tak ada, MDB, and then that's it. Ini kita create connection. Okay, lepas tu kita create new, Ctrl N, Ctrl S, save. Yang kedua kita create yang ni, apa dia, registration form ni. So kita ambil yang registration form, kita just copy je. Panjang juga ni. Better download lah kot, download ni. So pergi dekat sini, kita just copy je. Download semua.
register ni saya just save as or just copy boleh juga. Ni dekat mana saya tak pasti ni, saya save as lah, save as, pergi dekat Windows awak punya section 3 htdocs line 7, yang ini register.php, ataupun awak just klik je dekat sini, copy and then paste dekat situ pun okey juga. Okay. So ni dah ada, simple kan. So kita tengok apa yang ada dekat dalam tu, kita tengok apa yang ada. So, ni register kan. So untuk register punya ni, kalau tengok dekat sini requirements config yang tadi kita dah buat, kemudian define variable initialize with empty. Yang ini kita nak register. So basically yang penting dekat sini apa? Kita nak create new user dekat dalam table tu kan. Table kita dah create belum? Tadi user table kita dah create. So kita ada form dekat sini. Tengok dekat sini ada form. Mana form dia? Dekat sini bawah. Dia ada form action PHP. So dia post method. So ada username, text punya, text type. Okay, username, nama dia username. Kemudian kita ada another text, nama dia. Yang ni password punya type, password. Lepas tu dia ada confirmation password dekat sini. Yang ini password first text box. Yang ini confirmation password. Lepas tu dia ada submit, ni button, submit button, type submit button. Primary ni warna biru, and then reset secondary ni warna secondary saya tak pasti, warna hijau kat ni secondary reset ni. So and then lepas tu bila dia dah siap, dia akan pergi dekat login PHP, tapi kita belum create lagi kan. So then sekarang kita download yang login PHP. Yang ini register. Okay, register dia ada sign up, lepas tu kita masukkan confirm password, submit, kemudian dia terus buka yang login lah. So ni yang untuk login punya, kita just download je login. Again dekat sini just copy je, Ctrl C, copy je. Cut pun boleh juga, pergi dekat awak punya tu XAMPP htdocs section 3 line 7, and then paste kat sini. So ini yang login punya. So kita tengok yang login. So yang login punya sama juga, dia ada dia punya form dia dekat sini. Form dia untuk login, dia ada form action. Okay, so again input username, password dia ada 3 je, 2 text input, satu lagi submit button. Okay, so basically yang ini kita login, kita buat access dia punya database lah. Nanti dekat dalam database tu dia punya password dia akan convert into dia akan convert dalam bentuk dia encrypted. So encryption dekat sini, nanti check dekat encryption, dekat yang register tu ada encryption lah. Dia convert encryption. So yang ini validation, dia trim apa semua. So untuk dia nak double check dekat dalam database, dia guna select punya tu untuk dia nak dapatkan username tu. Kalau ada, dan baru dia akan dekat sini. Kalau ada, if dia ada dekat situ, baru dia akan start yang ini sampai sini. So ni dia akan tengok dia punya isi kandungan dia. Daripada username tu dia akan trim dulu yang lagi dekat ni. Okay, so attempt to execute the prepare. So then baru dia execute statement. So username is already taken. Untuk ni untuk register punya. Okay, so dia akan comparekan. Kalau dia dah ada dekat dalam tu, dia akan untuk user punya, dia akan buat dia akan paparkan dekat sini. Ini belum paparkan, dia taruh dulu dekat satu variable user error. Lepas tu dia akan paparkan lah.
Okay, awak nanti cek satu-satu So basically dia akan buat validation and then baru ni validation untuk user, baru dia buat validation untuk password, dia akan cek, dia buat trimming, validation. Okay, lepas tu dia kalau kosong dia tak ada lah, dia akan taruh please enter your password. Kemudian dia akan buat apa ni, string length, trim. Ni semua validation ni. String length ni dia check berapa banyak karakter yang dia masukkan dekat situ. Ni register dia create dia punya password dia. Dia tak mau kurang daripada 6. So kalau awak nak 8, awak kena taruh sini lah. Not less than 9 lah. Yang ini not less than 6 maknanya 6 above. Plus, kalau not less than 8 maknanya above lah dia punya tu. Minimum 8 karakter. Okay. So and then lepas tu kita tengok lagi apa yang dia buat. Login dah boleh masuk. And then the welcome punya page lah. Welcome punya page. And just copy je. Okay, masuk balik. And then you punya let 7 paste. Dan kita check untuk yang welcome punya. Welcome. So once dia dah login, dia first dia initialization. Maksudnya apa? Dekat sini dia start session. So session dia dah boleh pakai lah. Kalau tak ada yang ini, session ni tak boleh pakai. Okay, ni dia create session. Nama dia login session. Okay. Kemudian dia terus pergi dekat login. Okay, ni login page. Okay, so dekat dalam dia apa dia buat ni, dia ni header, dia pakai bootstrap punya CDN ni. So then dia letak je dekat sini, just header je. Apa dia taruh welcome to our site. Ni je, welcome to our site. Lepas tu yang ini dalam bentuk apa, H1. Okay, hi. Lepas tu dia punya character session username tu yang dia create username punya. Daripada login tu dia akan create user session untuk username punya session. Kat mana create username punya session? Ni. Okay, username punya session dia taruh username yang dimasukkan dekat dalam apa tu, tab untuk yang username punya tu. Dia tabkan username, masuk login, dia masukkan dekat situ. Okay, so then lepas tu last kali bila dia klik ni dekat dalam welcome ni dia ada logout punya page. So bila dia klik je sign out your account, dia akan pergi dekat logout.php. Yang ini kita kena betulkan ni, semua yang ini kita kena betulkan. Kena taruh apa nama tu, kalau yang full punya tu path localhost slash punya h3 slash lab7 something. Tapi kalau dekat dalam folder yang sama tak perlulah. Okay. Tapi awak boleh buat juga. Nanti yang full path punya tak ada masalah, boleh pakai. Okay, lepas tu last kali logout punya sign out, kita just download je. Untuk yang logout punya just download again kat sini, just copy je and then masukkan dekat dalam dia punya tu. Paste. So dah ada logout. So sekarang kita test tengok okey ke tak. Okey, semua dah ada. Yang logout tu just logout je lah. Yang penting session start untuk setiap page, start daripada welcome, dia kena ada supaya dia boleh trace siapa yang login. Lepas tu untuk logout dia kena ada session destroy. Dan yang ini dia kosongkan array dekat dalam ni untuk dia buang dia punya session. Dah tak ada lagi dah array dalam ni, dia punya value session tu dia dah buang. Lepas tu dia terus buka login page untuk dia re-login semula. So bila kita buka, tengok kita buka okay, S3 dan lab7 So saya ambil yang ini, saya taruh je kat sini.
So kita ada register dulu. Register. So then kita register. Simpelnya. Password 1 2 3 4 5 6 6 karakter 1 2 3 4 5 6. Submit. So dia dah ada dekat situ, dia terus buka login sebab dia dah ada. So kalau awak buka awak punya database user tu, dia dah ada, nampak tak? Password dia encrypted. Password dia encrypted. So encryption ni ada dekat dalam register. Awak tengok dekat tu macam mana nak encrypt kan. Sebelum ni kita dah cover juga encryption. Sini dekat dalam register yang encryption punya tu, dia convert dia punya tu, nanti dia terus masuk dekat dalam database kan. Check dekat sini lah, dia akan insert into dia punya value username and password ni. Okay, yang ini dia standby apa yang dia nak masukkan. Yang ini yang prepare nama dia sebelum ni kan. Okay, so yang ini confirm password, lepas tu mana encryption? Belum lagi. Confirm password. Check empty. Okay ni dia standby. Lepas tu baru MySQL prepare link dia dengan username dengan password. Ni dia Ini dia punya encryption dia. Dia guna hash punya encryption. Password hash punya encryption. Okay, ini so then dia encrypt lah. Kalau dia tak ada yang ini, dia akan jadi text punya apa je. Kalau yang ini tak ada. Okay. So kalau you letak dekat sini, kosongkan kan. Ini kosongkan. Saya Control Shift D. Ini saya comment out. Ini kosongkan. Ni maknanya tak payah pakai encryption. So bila kita create new, Control SF. Bila kita create new, dekat sini yang sign up punya register. Kita kena ini register. Unexpected ni dekat mana? 78. Dia tak boleh yang ini dia terus password aja ni. Default password dia tak perlu. Okay. So ni kita tak buat encryption, kita buat biasa je. Jadi dia masukkan teks je lah. Kita tengok dia okey tak, kita encryption. So yang ini yang biasa punya, dia dalam bentuk teks punya 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Bila kita submit je, dan kita tengok dekat dalam sini, kita refresh, dia dah ada abu tapi dia tak encrypted. Nampak 1 2 3 4 5 6. So untuk yang encryption punya, awak kena pakai yang ni lah, yang bawah ni. Yang ini kita comment out, yang ini kita pakai. Ini yang untuk encryption. Control S save. So then kita dah dan seterusnya, bila kita dah login, dah register, kita masukkan Ali. Yang ini abu. 1 2 3 4 5 6. Okay, and then kita login. Okay, nampak dia dah masuk dekat sini kan. So hi Ali tadi, yang ini dia punya username punya session, and then welcome to our site. Lepas tu reset je password, dia akan untuk yang reset punya lah, saya ada reset kan. Lepas sign out, bila sign out dia dah ni kan. Kalau kita back sign out, session dia dah destroyed, dia takkan dapat buka ni. Dia tak boleh buka. Automatically dia akan terus return pergi dekat login. Dia tak boleh nak back sebab session dia dah destroy. So ini untuk yang lab 7 lah, sudah selesai. So yang ini awak sendirilah cari MySQL fetch array, MySQL real SQL string. Lepas tu ni semua ni awak cari sendirilah. Session destroy. Okay. So untuk yang lab 7 ni dah selesai, sampai sini je. Kita tengok lagi apa yang ada dekat dalam kita punya exercise. Kita nak buat apa? Ni dah selesai ni. Ini dah selesai. Lab 7 dekat dalam lab 7. Okay, kita try sekarang berapa? 9:41. Kita ada sejam lagi kan. Kita nak buat shopping cart, tengok macam mana. Ni pakai session juga. Okay, ni pakai session. So let me see apa yang saya ada. Sebentar
Tu yang sepingkat punya kita tengok simple punya sepingkat. So then aku boleh exercise untuk session lah. Okay, lab 7. Okay, dekat sepingkat ni boleh nampak kan kat situ. Usahakan lagi Okay, so okay, susah sangat. Anyway, boleh nampak dekat situ ada satu ni apa nama folder, nama dia card. So dalam card ni kita ada index 1 untuk dia punya apa nama list item yang kita boleh tu. So first kita kena create dia punya database dulu lah. So apa yang ada dekat dalam database create database dulu. Dekat sini SQL card ni. So saya buka database dulu. Dan saya import dulu dekat MyDB jugalah. Saya import dulu. Just buka pun okey jugalah. Saya buka je. Saya buka je dia punya SQL punya instruction ni dekat sini. SQL ni. So kita ada apa ni? Product punya table. Kita create table. Kemudian kita insertkan product table. Okay, saya just run je lah yang ni. Create table, Ctrl C. Dekat sini. Dekat dalam MyDB. Okay, tengok je. So saya just ni saya letak dekat boleh buka saya sharekan dulu. Mana? Saya sharekan dulu dekat mana ni? Boleh download ya, saya sharekan. Yang ini viewer anyone link. Okay, copy link. Saya letak dekat sini saya log out dulu.
Saya letak dekat sini, dekat dalam new post lah dekat lab lah, dekat lab yang ni tak payah. Dekat lab saya yang ni saya edit je. Dekat dalam labnya ni, labworks ni dekat bawah saya letak dekat sini kad lah. So yang ni kad ni. So awak cek dekat dalam lab punya tu, labworks ya, labworks. Okey, dekat dalam labworks. Dalam labworks dekat lab 7 tu ada kad dekat situ. Download dulu yang ni. Klik ni boleh download ni, ni kadnya, download. Lepas tu download ni. Lepas tu awak create dia punya database. Create database. Bukan create database lah. Kalau dah ada database tu pakai je lah, macam MyDB tu kan. And then awak create table lah, satu table, nama dia product. Awak pergi dekat .sql punya tu, card.sql tu, and then awak buka tu, awak buka sini, create table tu. Lepas tu kita masukkan data, just copy je yang ini, masukkan data. SQL ni dah selesai, ni dah ada. Oh belum lagi, kita go dulu. Okey, dia dah selesai, dah ada dekat MyDB juga. SQL kita nak masukkan dekat dalam table, ID, nama, harga into product punya table. Kita just tekan go. So bila kita buka produk, dia dah ada dah dekat situ baju tee, baju seluar pendek, seluar panjang, whatever lah. Okay, so dah ada dia punya table. Boleh yang ni. Lepas tu apa lagi yang disuruh dekat sini? Dia suruh jadikan primary key. Okey, buatlah primary key, control C, dan alter table, modify increment, auto increment. Okay. Yang ni MyDB dekat mana tu? MyDB dekat SQL juga. Untuk yang produk tu kita jadikan primary key, create primary key, and then kita alter untuk jadikan ID. Apa lagi add tadi product, modify ID, auto increment kan. Just copy je dan masukkan dekat dalam SQL MyDB punya tu, punya database yang buat tadi, tekan. Okay, so once you dah create tu product, dia dah set ID sebagai auto increment and primary key. So kita dah boleh pakai lah. So kita nak access. Again, yang ini kita kena betulkan dia punya tu. Kita dekat sini, dekat dalam you punya lab 7 ada kad tu. Dia dekat, pergi dekat index 1, con connection, betulkan root, lepas tu DB punya database, awak punya tu MyDB kan, MyDB. Okay, control S save. Okay, dekat kad. So basically yang ini kita nak create apa, masukkan dekat kad je lah. Kad kita dekat mana? Dekat kad.php ni. So buka index 1 ni, index 1, apa yang kita kena tu? Tak ada apa kan, kena tukar semua. Okay, kat situ. Okay, so basically yang ini form je, form. Dia ada form. Ini navbar, dia ada navbar dekat atas. Kita ada apa ni? Bukan form, yang ini dia display table je. Ada table, nama dia nombor, nama, harga dan kosong je, tak ada apa-apa. Okay, ini no break space punya tu, no break space ni maksud dia kosong, tak ada apa-apa. Dia tak perlu insert new line. So kita ada fetch associate untuk dia punya table dia dekat sini apa dia, table dia dekat connection, dekat connection select all from product. So maknanya dia akan access product table lah. Okay, product table MyDB punya database dekat con.php tadi ni MyDB con.php kita dah buat.
Dapat kan? Cuba. Dah sama dapat kan? Lepas tu kita tinggal test je. Okay. So boleh buka lah dekat dalam tu kan. Ni kita nak masukkan dekat dalam session. So kalau you tengok index. Okay. Ni just navbar je. And navbar. Ni table untuk dia display produk. Lepas tu kita boleh add in produk kan dekat sini. Harga. Kita tengok dulu dia boleh add in produk ke tak. Saya tak pasti dia sama ada dia boleh add in produk. Okay. Kita tengok dulu. Sini 3 card. Index 1. Ada card add in card dekat sini, add card. So yang ini ni lepas pada harga dekat mana? Dekat bawah tu add card. Ni tambah produk. So dia akan proses tambah apa produk dekat dalam proses. Ni tambah into card. So bila dia nak tambah, tengok dekat sini kan. Bila dia nak tambah, dia kena dapatkan ID punya produk. Lepas tu dia dah siap, dia dah simpan ID produk, dia cari apa dia punya detail produk tu. Dalam produk tu dia ada dia punya nama produk dengan harga produk kan. So dia akan simpan dekat dalam query SQL dia, dan yang ini dia simpan dekat dalam hasil. Dia fetch object untuk objek tu. So once dia dah fetch objek tu, baru dia guna dia pakai objek ni dia pakai objek, dia ambil yang attribute dia nama, dan dia ambil objek yang attribute dia harga. Dia simpan dekat nama dengan harga. Okay. Lepas tu dia create satu session untuk yang card punya. Create session nama dia card. Kemudian dia untuk setiap user yang card ni yang dia akan bawa ni. Card ni yang dia bawa. Dalam card tu dia ada dia punya produk dia, nama dengan harga dengan berapa banyak produk yang dia kena bawa dekat dalam next dekat page lah. Kalau dia travels through page, dia buka page yang lain, benda ni dia akan bawa. Okay, dia dah createkan session yang nama dia card dengan ID punya, yang session yang untuk ID. So dua ni untuk setiap ID kita boleh create card untuk setiap ID. So ni lepas tu dia buka card punya tu, dia masukkan dekat dalam card. Yang card punya dekat sini, card PHP. So yang card PHP ni apa dia buat, dia kalau tak ada session, tak ada session yang nama dia card, dia akan maknanya kosong, dia akan bagi tahu dekat sini tambah mana, tak adalah shopping kosong sini shopping card kosong. Kalau ada dalam card, dia akan display nombor, nama, harga, jumlah, subtotal dekat sini. Okay. Jadi untuk yang nombor tu, yang nombor ni dia cuma siri je, nombor siri. Dia pakai apa? Dia start dengan nombor 1. Kalau yang first item dia masukkan first product, nombor 1. Next product dia akan iterate, dia tambah 1, tambah lagi. Nombor plus kat mana nombor plus dia tambah. Bila dia masuk lagi. Okey. Nombor plus dia tambah lagi. Bila add tu. Okey. Nampak nombor plus. Lepas tu untuk yang subtotal punya, subtotal ni ialah ni subtotal dia punya harga kali dengan jumlah, berapa biji yang dia nak jumlah dia, kuantiti dia. Jadi harga harga campur kali kuantiti sama dengan subtotal. Kemudian untuk grand total dia akan campurkan semua subtotal. So dia akan iterate untuk nak dapat grand total ni, dia akan iterate. Kat mana dia iterate? Mana dia iterate? So dia akan campurkan semua. So subtotal yang dua ni dia 2 titik perpuluhan lah, ringgit sen kan, ni sen. Dia akan iterate yang tu. So grand total kita buka dulu lah, tengok So bila kita tambah baju T, pergi dekat dalam tu, so dia dah buka dekat sini kan. So nama, nombor, nama, harga, jumlah dan subtotal. So baju T, harga tadi, kalau ni satu pieces, subtotal dia 10.25 kali 1 dapat ni.
Grand total dia campur kalau ada lagi. Add more card. Yang ini untuk balik semula dekat ni, kita add lagi kad baju. So dia campur ni dengan yang ini, dia dapat ni lah. Okay kan? So maksud dia apa? Subtotal ni, subtotal dia add in. Bila kita tambah, subtotal dia tak masukkan. Bila kita tambah ni, add more product. Bila kita tekan add je, bila tekan add je, pergi dekat sini. Bila kita tekan add je, tambahkan, dia akan terus campurkan mana tadi? Subtotal. Bukan dekat sini. Okay. Dekat dalam card tadi. Dalam card. Subtotal. Okay, grand total. Grand total dia campurkan. Okay, mana tadi grand total? Ni dia. Okay. Dia akan campurkan subtotal, dia akan jadi. Ini dalam iteration, maknanya bila dia ada dua row, dia akan campurkan dua subtotal untuk dia dapatkan. Maknanya dia akan dia akan campurkan lah, iterate kan. So and then last kali kan dia akan dapat grand total kan, dia printkan dekat grand total punya dia kolom. Ni kolom dia kan. Dia mana tadi? Bila kita add je dekat kolom sini. Okay, dia campurkan dekat situ. So kita dah ada dia punya list produk, kita tambah dekat situ. Ni cardnya. Nanti kalau nak remove, just remove lah dekat sini, remove card kan. Awak tengok dekat bawah tu, hapus card, remove card. Okay, so tinggal tu. Yang ini yang delete punya kan, delete item dekat dalam. So macam mana nak remove? Untuk yang remove punya, hapus dalam card. So kita unset session je untuk card, untuk yang card ID tu, ID produk tu. Okay. And jadi ID tu dah tak ada, dia punya session untuk yang ID tu dah tak ada. Maknanya dalam kad ni, dia punya ID produk tu dia akan simpan dekat situ. Kalau ada 10 produk, dia 10 ID ada dekat dalam tu. Okay. Simple kan? Cuma yang dekat sini awak kena tambah kad ni, awak kena yang tambah kad. Bila dia klik dekat situ je ni lah. Okay, so dia access ID and then dia masukkan nama tu, then dia create session. Ni je, yang penting dia create session aja. Untuk kita nak tambah kad, tambah dekat session. Ni je. Okay, yang penting tambah dekat session. So session ni yang dia akan bawa dekat dalam page yang seterusnya. Kemudian dia akan buka kad lah. Dekat kad tu dia buka, dia tengok session apa session yang ada dekat dalam tu, and then dia iterate, dia akan paparkan based on kad punya. So kad tu dekat dalam bentuk array. So session nama dia kad, dia ada dua tadi, key dengan dia punya value dia. Okay. So yang value punya tu yang ni value dia. Yang kita nak tu. Ni val dia. Yang kita nak paparkan dia punya val dia tu kan. Value dia. Nama, harga dengan jumlah. Jumlah tu daripada sini. Okay. Val jumlah. Bilangan lah. So okay kan. Ini awak nanti explore lah So ini dia punya contoh untuk yang kad punya. Daripada sini awak boleh buat contohnya add task ke whatever, sama dia punya bentuk dia punya cara dia. Maknanya kita kena create session supaya kita boleh bawa forward kan pergi dekat page yang seterusnya. Okay, explore yang ini. Okay, anyway ada soalan tak? Just download je and then explore lah. Okay, satu-satu. So kalau kita log out, of course dia akan empty session lah, dia akan buang semua dan dia suruh pergi dekat login semula. Empty session, maknanya session unset and then session destroy. So dia buang semua session. Jadi kalau kita nak add new product dekat session, kita login and then dia akan start daripada fresh lah benda tu. Dia tak boleh dekat sini ni, dia tak boleh recall yang sebelum punya. Kalau nak buat, awak kena create new data, table lah untuk yang tu
So dia boleh record previous punya purchase contohnya kan. Okay. So kalau dah siap dekat situ boleh pay now, tapi pay now ni tak ada apa-apa lah kan. Okay. Ni tak ada, kosong je. Kita tak ada buat pay now, tak ada. So yang pay now ni boleh buat page lah dekat situ untuk transaction. Okay, ada soalan yang ni? Ada soalan? Ini simple je sebenarnya. Pakai session. Saya dah sila.